A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama kali saya nak ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum kepada semua para pendengar yang sudi mendengar cerita-cerita saya. Dan semalam saya telah keluarkan satu lagi episod bagaimana kita nak menghindari diri kita dari terjangkit dari COVID-19. Saya harap siapa yang mendengar tu bolehlah mencuba, insya-Allah. Sebab saya telah buat R&D terhadap anak-anak saya. Sewaktu dia demam, dia sesama maupun batuk, saya dah amalkan kalau nak batuk, dah sakit tekak, taruh garam dekat lidah, minum air suam. Alhamdulillah, batuk pun tak jadi, sesama pun begitu juga. Dan demam pun begitu juga. Jadi tidak mustahil kita boleh menggunakan garam dan air suam yang kita minum boleh mencuci rongga kita daripada virus-virus ataupun bakteria-bakteria yang akan masuk ke dalam tubuh badan kita. Sebab sifatnya garam ni dia akan membunuh semua bakteria. Macam mana sifatnya laut, air laut yang masin tu, semua kekotoran bumi yang dikeluarkan oleh manusia mengalir ke sungai, sungai akan bawa ke laut, kat situlah proses pembersihan air kita tu. Itulah proses dia. Bila proses dah masuk dalam air garam, semua dah mati, lepas tu kena matahari, haba akan naik atas dan akan terus menjadi hujan. Dan itulah yang kita tengok yang boleh, yang proses yang dilalui oleh air. Begitu juga lalui kita gunakan air laut, kita gunakan garam dan air suam, minum untuk mencuci rongga-rongga kita. InsyaAllah COVID pun dari virus, sebab saya tahu, saya dah buat, sebab saya dapat rasa COVID-19 bukanlah dari Tuhan turunkan, tidak. Dia adalah dari tangan-tangan manusia. Jadi saya dah cakap tadi, saya dah tulis dalam blog, COVID ni datangnya berasal usul daripada lab, dari tangan-tangan manusia. Selalunya kalau apa kita tengok, kita akan jumpalah. Tapi lah ini because of business punya masalah, mungkin dah terlepas, tak tahu nak buat macam mana, jadi mengebak pada semua. Jadi tak apalah, kita tinggalkan kes tu. Jadi untuk pencegahan saya pun dah beritahu. So mudah-mudahan ramai juga para sahabat di luar sana boleh mencuba dan buat share pada kawan-kawan supaya lakukan seperti yang sesuai. Sebab mencegah tu adalah lebih baik. Alhamdulillah. Dan malam ni saya nak menceritakan lagi, sambunglah cerita pasal Al-Quran yang telah dibawa balik dari Mekah oleh Haji Kamordin dan Roni ketika perjalanan dia yang kali kedua ke Mekah, kerana saya telah dapat indication bahawa Kamordin terpaksa ke Mekah untuk mengambil barang saya. Dan Alhamdulillah diizinkan Allah, dalam perjalanan tu memang 3 bulan ke 4 bulan sebelum tu memang kita tidak ada duit. Maksud kita bukan tak ada duit, kita ada duit tapi tidak mencukupi nak pergi ambil barang tu. Jadi saya kata kemudian tak apa, insya-Allah perjalanan you kali ini dan Roni, insya-Allah duit tu akan sampai. Dan Alhamdulillah dengan kebesaran Allah, benar-benar duit tu telah dihantar melalui Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, yang sepatutnya pada malam tu dia duduk di Datai
result di Langkawi, tetapi atas izin Allah dia memilih Awana Puerto Malay. Walaupun dia dah pun pergi ke Datai tu, tapi dia berpatah balik ke Awana, dan di situlah dia cakap tak apa, dia nak duduk situ for the rest of the holiday. Dan lepas tu Kamordin dan Roni dipilih untuk menjadi personal butler yang menjaga makanan-makanan tuanku lah. So di akhir percutian tuanku beri Kamordin 2,000 seorang. Kamordin 2,000, si Roni pun 2,000. Dan dengan duit itulah mereka pergi ke Mekah dan mengambil barang tu. Waktu dia yang telah disebut adalah sebelum waktu solat subuh dan di hadapan pintu Kaabah. Alhamdulillah semuanya benar belaka. Dan lepas tu kemudian pun balik bawa Al-Quran tu dan diserahkan kepada saya, dan adalah benda-benda lain yang dibawa, dan ayat yang didapat ketika naik Gurah Iraq pun telah saya beritahu dia. Alhamdulillah selesailah perjalanan tu dan sampailah ke tangan saya Al-Quran tu. Di dalam Al-Quran tu kan ada penanda tu yang macam benang tu, tapi alhamdulillah Al-Quran tu lembaran dia semua warna keemasan lah, dan benang tu pun kalau kuning, kuning air lah, kuning keemasan. Alhamdulillah. Dan surah dia pun saya tahu, surah dia penanda surah tu yang benang tu terletak di surah Maryam, di mana ada ayat-ayat tu saya tahu, ayat tu lah baru saya tahu, faham apa indikasi dia. Sampailah pada tangan saya dah tahu semua. Alhamdulillah. Lepas tu 3 bulan selepas tu, setelah saya habis buat bacaan semua, dah dapat buat checking semua, dan saya sekali lagi dapat indication untuk mengantar Al-Quran tu ke Madinah. Jadi saya pun panggil kawan-kawan semua, saya panggil Amin, saya panggil Kamordin, saya panggil Roni, dan kita berkumpul lah di Awana seperti biasa. Dan saya beritahu Kamordin lah, saya beritahu insyaAllah Din akan ada satu hamba Allah akan sampai ke sini, maksud dia ke Awana Puerto Malay, dengan tanda-tanda yang saya beritahu, dan insyaAllah dia akan rapat dengan kau, dia akan tanya pasal kes ni. Jadi alhamdulillah bila saya terangkan kepada Kamordin tu sampai kepada Roni dan Amin, so mereka semua faham lah. So kita cuma menunggu waktu dan ketika dan siapa calon seterusnya untuk menjadi messenger ataupun pembawa Al-Quran tu ke Madinah. Sebab kita ambil di Mekah sampai ke sini saya dah tahu ni, lepas tu saya kena hantarkan ke Madinah. Lepas 3 bulan 4 bulan lepas tu saya dah beritahu Kamordin. Berapa minggu lepas tu Kamordin beritahu ada satu calon. Nampaknya dia datang situ bercuti, lepas tu nampak nak rapat Kamordin tapi tak dapat. Lepas tu dia hilang, dia never call back. Dia pun balik cuti. Sampailah ke calon yang ketiga. Calon ketiga ni dia datang holiday situ sebab dia ada urusan di Langkawi untuk buat projek. Jadi dia memilih Awana Puerto Malay untuk tempat dia lah, sebelum dia nak buat presentation kepada Jabatan Pengairan, tak silap Jabatan Pengairan untuk buat satu sistem. So dia booking hotel dari weekdays masa hari bekerja, because dia akan kena buat presentation dekat pejabat tu. So hari biasa dia datang lah. So di situ dapatlah kemudian meluangkan masa dan dia berkenalan. Lepas tu Kamordin ada beritahu saya, cakap nampaknya ada satu calon. Dia cakap adalah calon-calon yang kita rasa mirip ke arah perjalanan kita.
Jadi dia kemudian beritahu bila waktu malam, sebab siang dia banyak habis masa dia pejabat kerajaan, semalam dia banyak duduk kat situ lah, banyak duduk dengan Kamardin bercerita. Tapi Kamardin tak beritahu saya lagi. Cuma lepas ni apa tu kemudian beritahu, dia cakap dia dah jumpa orang tu, bercerita tentang apa yang pernah ni lah, kemudian ceritalah dia punya perjalanan selama ni. So it seems that watak ni dia tertarik. So dia nak kenal lebih lanjut lagi. Dia nak kenal siapa, tapi kemudian cakap tak apa, biar dia nak kenal dulu sebelum dia nak kenalkan pada saya lah. So dia nak tahu more detail about this man. So tak apalah. So nampaknya watak tu kena berulang alik lah dari Kuala Lumpur ke Langkawi just for 6 of dia punya projek. So minggu ni datang 3 hari. Dan next week tu dia datang lagi for 3 hari. So sampailah saya rasa dah sebulan. Bila kemudian rasa yakin setelah dia beritahu apa tanda-tanda yang saya beritahu kepada Kamardin ada pada watak ini, baru kemudian beritahu saya. Dia cakap mungkin inilah watak dia. Watak orang ni yang mungkin kata Kamardin yang berpotensi ataupun memang dihantar untuk menyelesaikan mission kita yang lagi satu. Dia cakap tak apa, alhamdulillah. So Kamardin pun dah menceritakan sedikit tentang background saya pada dia. Dan dia pun berajak lah. Dia pun suka nak berjumpa saya. Satu malam, kemudian arrange lah. Hari tu bukan hari Minggu, hari kerja lah. Sebab dia akan datang pada hari kerja kat Langkawi because dia nak kena buat presentation. So hari tu dia datang, saya pun diberitahu Kamardin untuk bertemu pada waktu malam. So saya pun pergilah malam tu. Selalu saya akan pergi ke sana sejanji Kamardin selalunya selepas isyak lah. Sebab itulah masa kelapangan. Masa tu saya tak ada job. Masa tu dah 2 bulan kot saya tak ada job. Tak ada job lah. Jadi saya ada masa lapang sikit. Tu saya pergi kat Warna Puerto Malay tu. So ada satu masa tu, malam tu lah, saya pergi, saya lupa apa tempat dia main muzik tu, saya pun dah lupa. Yang selepas tu dia panggilkan tempat muzik tu Ground Zero. Sebelum tu ada nama dia tapi saya dah lupa apa nama dia. So kami bertemu di sana. So dia sampai dulu, saya biasalah sebab saya akan datang dari Kuah, driving all the way. Hari tu Amin tak ada dan saya. Amin tidak ada. Mungkin tak silap saya Amin bersiaran sebelah malam, tak silap saya hari tu. So Kamardin ada, saya pun sampai, saya tengok Kamardin ada dengan watak ni lah. So sampai situ saya dengar lah. Sebab ada muzik adalah because pukul 8.30 dia main, masa tu band main very light music lah. Light music. So untuk kita perkenalan kan. So okey lah saya pergi lah sebab saya dah biasa tempat tu. So kita pun saya perkenalkan diri saya, dia pun kenal diri dia. Nama dia adalah Aidit. Nama dia Aidit. So kita pun sembang, cerita. So dalam bercerita-cerita tu saya nampaklah kat satu sudut tu. Sebab saya ni tak tahu nak cakap. Saya cakap dia. Cik Aidit, saya cakap dia, siapa yang memayung you sekarang ni? You berpayung dengan siapa? Tu ayat dia. You berpayung dengan siapa sekarang ni? Dia pun terpanjat. Berpayung dengan siapa? You belajar. Saya cakap dia, you belajar, tapi ada benda ni yang ikut you. Saya cakap dia. So dia tanya, macam mana? Saya cakap, saya describe lah. Orang tu macam ni, rupa macam ni. Saya describe lah yang dengan dia tu. Oh, mana kau tahu tak? Sebab saya nampak, saya cakap dia. Tu masalah dia, bila cerita macam ni kadang kita cerita susah. Cerita tak masuk akal kan? Sebab saya nampak apa yang ikut dia, apa yang berdamping dengan dia. Saya tak tahu lagi, masa tu saya tak kenal siapa ni. So tak apalah.
Saya cakap, benda ni ada dengan you selalu. Tak tahulah you bekerja, dia lindung you payung ke, saya tak tahu. Tapi saya tahu ni. So, dia pun tak cerita banyak. So, tak apalah, hari pengenalan pertama tu kita ceritalah. Cerita background masing-masing. Dan hari itulah dia beritahu saya bahawa dia adalah cucu kepada yang teramat mulia Undang Rembau, Undang Haji Ipap. Haji Ipap. Haji Ipap tu kira datuk dia. Oh, baru saya tahu. Okey, saya cakap. Oh, anak cucu undang lah ni kat Rembau. Okey, saya faham. Jadi saya cakap okey. Tapi yang ikut itu saya cakap saya tidak tahu. Mungkin aja sebab kita tak kenal kan, sebab cuma beri gambaran tapi dia tidak kata apalah. Saya cakap okeylah, that is your grandfather. Dan saya rasa kita okeylah, kita respect dia lah. So hari pertama tu saya tak cerita apa-apa lagi dah. Apa mission ke tidak apa. Saya tak cerita apa dengan dia. So cuma kita cerita apa dia punya background, apa dia buat. Dia ada seorang engineer IR. Dia IR, engineer by profession. Dia qualified lah. Banyaklah projek-projek dia buat. Salah satu yang dia buat tu dengan apa tu, jabatan air Langkawi kot. Sungai kot. Adalah sistem dia buat tu. Jadi sembang lama jugalah malam tu. Kita sembang sampai pukul 12 kan. So saya cakap tak apalah, nanti ada kelapangan lain nanti kita akan jumpa lagi lah. Tapi dia cakap, I banyak cerita dengar dari Haji Kamarudin, dia cakap tentang you ni, dia cakap dia. Tak apalah, cakap dia. Itu cerita-cerita tu bukan cerita I. Dan nak cakap dia, ini adalah perjalanan, nak cakap dia. So tak ada apa pun. Saya tak cerita lagi dekat dia ni, kat Adit ni. So cakap, you nak balik bila ni? Dia cakap besok balik. Sebab dah berapa hari dah, 2 hari kot ke 3 hari datang. Tapi minggu depan dia kena datang lagi buat presentation pula. Lepas tu minggu depan tu presentation dengan PM dia cakap. Masa tu PM dia adalah Mahathir. Masa tu PM dia Mahathir. So dia ada buat presentation dengan Mahathir next week, dia cakap. So dia akan datang awal lah. So dia cakap kalau sempat nanti selepas ke atau sebelum dia nak buat presentation tu, boleh-boleh kita jumpa lah, sembang-sembang. Cakap boleh, insyaAllah, cakap dia. So okeylah, malam tu selesai lah kita berak untuk pengenalan pertama kan. So okeylah, tak ada apa lah. Dan kita baliklah, off lah masing-masing. So the next week tu kamu dia beritahu, dia cakap Haji Aidit akan sampai. Dia tu Haji Aidit. Siapa nama? Haji IR, Dr. Haji Aidit, yang betul lah. IR. Bukan, IR Aidit. Betul lah. So dia cakap minggu depan datang, dia akan sampai. Sebab dia, Aidit beritahu dia ada presentation, tak silap saya, hari Khamis. Dengan PM dia cakap. So mungkin hari Selasa tu dia datang awal, dia nak prepare semua. So insyaAllah hari Selasa malam Rabu tu bolehlah kita sembang. So cakap okeylah, cakap dia. So the next week tu okeylah. Dia kemudian beritahu tu, sampailah. Saya pun hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Sebab presentation kami Selasa malam Rabu kami. Okey, betul lah. So saya pun pergi sana untuk sembang dengan dia. Biasalah masa tu kat Yosman lah, saya tak pergi dekat Ground Zero tu. Apa nama dia, lupa lah tempat tu. Sebelum Ground Zero tu. Tapi tak apalah, kita duduk kat Yosman. Yosman tu ialah dia serve makanan western. Ada macam-macam lah. Ada situ saya makan biasalah dengan lamb chop sajalah dari dulu. Tak pernah ubah pun. Ronnie tahulah saya punya kegemaran. So kita sembang lah itu, duduk kat situ. Saya, Kamarudin ada, Amin ada. Ronnie of course lah, Ronnie yang jaga restoran tu. So kita pun sembang. Cakap dia, saya tanya dia. Saya pun buka cerita. Cakap, Adit, cakap dia, saya ni sebenarnya menunggu calon. Menunggu calon? Ya, menunggu calon. Pak calon ni nak saya bagi barang saya ni nak hantar ke Mekah. Hantar ke Madinah.
Sebab benda ni saya dapat masa 3 bulan ke 4 bulan lepas. Kemudian dah ambil dari Mekah. So, bila saya sampai sini, saya dah baca semua, saya dah faham apa semua. Jadi benda ni saya nak kena hantar ke Madinah, ke Masjid Nabi, cakap dia. Okey. Oh, apa barang tu? Ini ada Al-Quran. Cakap dia Al-Quran. Tak apalah, saya pun, adik cakap lepas ni saya pun ada trip nak pergi ke Mekah. Dia cakap, oh ya ke? Bila ni? Dia cakap, lagi sebulan kot. Lepas saya habis presentation ni, saya akan check bila saya kena pergi umrah. Dia nak pergi umrah masa tu. Dia nak pergi buat bini dia sebab dia pun kata dia baru sikap projek lah. Okeylah, kalau betul kena dengan apa jodoh dia, boleh lah I bagi kat you. Boleh tak you bagi kat I kitab tu? Tak boleh bagi lagi, cakap dia. Kalau confirm nak pergi nanti I akan beritahu you. Okeylah macam tu. So macam tu dia cakap, okey, kalau tengoklah macam mana. Kalau betul saya yang jadi pembawa pengantar ni, tak apa, saya sanggup bawa. Dia cakap, saya sanggup hantar. Okay. Alhamdulillah, saya cakap dia. So cerita, barulah saya tahu dia ni amat rapat dengan yang teramat mulia, Datuk Kelana Putra Undang Lak Sungai Ujong. Itulah yang selalu ikut dia. Rupanya dia memang baiklah dengan Tok Kelana. Tok Kelana ni bukan calang orang. Dia amalan hebat. Memang hebat. Semayang tak tinggal. Baguslah. Saya tengok banyak-banyak undang. So far, dia okeylah. Bagus. Memang dia jaga. Orang pun bagus, suara baik, lemah lembut. Okeylah. As satu kata raja lah. Raja on his ni kan, Sungai Ujong tu. Dia raja. Yalah, tanpa dia tak boleh lantik yang tuan besar. Sebab nak lantik tuan besar dari undang yang 4, tapi dia yang akan announce. Pemasyuran dia akan buat. Itu besarnya dia punya jawatan lah. Jadi okeylah, saya cakap dia, tak apa, cakap dia, since I dah tahu ni, ada beritahu you. Oh, itulah rupanya dia punya apa nak cakap. Tak boleh, I have no words for that. Dia yang selalu ikut edit. Bukan calang orang lah. Sebab dia percaya dan Datuk Edit. Dia percaya Datuk Edit. Mungkin dia banyak doa ke Datuk Edit, banyak minta perlindungan Datuk Edit. Tak tahulah, macam raja ni ada dolat dia. Dia ada karamah dia sendiri. So itu yang saya nampak, yang ikut Edit. Tu saya beritahu dia. Lepas tu dia beritahu, yes, dia sekarang ni memang bersama dengan yang teramat mulia Datuk Kelana Putra Undang Lak Sungai Ujong. So confirm lah macam tu. Tak apa. So tentang barang ni nak bawa hantar ke Madinah, insya-Allah kalau you confirm pergi, nanti you beritahu saya, cakap dia. Nanti saya akan bagilah. Itu pun nak kena tunggu dapat signal. Selagi saya tidak dapat indication, saya tak boleh serahkan. Dia cakap faham dia cakap. So tak apalah, dia cakap dia. So kita pun dah sembang banyak, you pun dah tahu. InsyaAllah kalau you adalah calon dia untuk hantar, InsyaAllah you akan hantar. Cakap dia. Tidak ada rahsia, tidak apa. Nothing to hide, cakap dia. I'm very open. So saya pun beritahu dia lah apa. Sebelum ni kemudian dia cerita kita punya past track record kan. Past experience. So I pun beritahu dia pasal Simon, pasal Aunty Lily lah, pasal Don lah, pasal semua dia. So dia amazed lah. Dia cakap, saya rasa seronok lah dapat berkawan dengan you, dia cakap. So orang yang buat kerja lillahi ta'ala, dapat berkawan, dapat menarik saudara baru, dapat bimbing saudara baru ke jalan ni. So I sanggup duduk kawan-kawan dengan you all lah, dia cakap. Macam tu sekali dia cakap. So kalau I dah calon dia, I akan bawa. Lagipun I ada trip. Saya cakap, Alhamdulillah, Dit, cakap dia, mungkin inilah jodoh pertemuan yang Tuhan tentukan. Mungkin Tuhan hantar kau kat sini. Sebab aku dah dua calon sebelum dia sampai, semua tak ada. So you are the third one.
tanda-tanda tu seperti tu, you ada kat situ, tanda-tanda tu ada kat you. Tapi Alhamdulillah, mungkin you lah calon dia. Tapi saya tidak dapat pastikan sampai sebelum you nak pergi. Oh, I tahu you are the man. Cakap, okey cakap dia. So, okey lah, habislah kita cerita malam tu. So, lat 2 minggu lepas tu, dia beritahu saya, dia cakap, dia confirm pergi ke Mekah untuk buat umrah dengan isteri dia. So, saya cakap, okey, kalau macam tu, masa tu dia dah balik Seremban. Saya dari Langkawi. Masa tu dia call lah. Saya cakap, okey. Kalau macam tu, kalau lagi 3 hari, 4 hari nak pergi ni, okey, I akan balik KL. So, kita jumpa kat KL lah. I akan handover benda ni, kitab ni kat you. Dia cakap, okey. So, dia akan tunggu I lah. So, you nak move dari Langkawi atau kita sampai dekat Kuala Kedah besok, you let me know. So, I akan tunggu kat KL. So, okey lah. Alhamdulillah. So, sampai waktu dia, I pun terus pergi balik KL, naik ferry, sampai Kuala Kedah, I ambil kereta api, I terus balik KL. So, sampai KL dah pagi. So, pagi, dari situ, kita janji jumpa dekat Taman Maluri. Ada hotel lah apa, saya lupa nama hotel tu. Dekat Taman Maluri tu ada hotel. Hotel 3 star lah kat Taman Maluri tu. Sebab saya biasa Taman Maluri, because saya duduk sana dulu. So, biasa dalam kawasan tu. So, saya tahulah hotel tu mana. So, saya sampai di stesen kereta api Kuala Lumpur. Saya pun ambil taksi, terus pergi ke hotel tu di Taman Maluri. Dan sampai sana pun dah pukul berapa, kat 10 lebih 11 lah, bukan about that lah. So, saya pun sampai sana, saya pergi kat lobby tu. Sebelum dah sampai tu, saya dah telefon Edit lah. Saya cakap, Bapak Tekang, I tunggu you kat lobby lah. So, on the way tu, saya call dia lah. Cakap, Edit, I dah on the way. So, I'll see you dekat ni lah. Dekat lobby tu. I akan bawa barang tu sekali lah. So, sampai ke hotel tu, I tengok, tak ada. Then I call dia. Assalamualaikum. Dia dekat mana? I dekat bilik je. Nak I tunggu bawah ke nak naik bilik? Naik bilik lah. Tak payah nak bawa barang ni tu lagi. Okey, tak apalah. So, dia bagi nombor dia, bilik dia. So, I pun naik lah. Naik ke bilik dia. So, sampai dalam bilik dia tu, I masuk bilik, dia pun sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. So, okey lah. Kita duduk. So, I cakap dia, okey, Adit. So, masa tu dia lagi 2 hari lagi lah. Lagi 2 hari sebelum dia nak pergi ke umrah. So, saya cakap dah, Adit, inilah barang dia, inilah Quran dia. Apa yang saya dapat, semua tak ubah. Semua ni. So, I harap you akan dapat hantar ni ke Madinah. Sebab ini indication dia, kena hantar ke Madinah. Waktu saya beritahu waktu dia, beritahu dia waktu dia kat Madinah. Lepas tu saya beritahu ada line tu, saf keberapa dari dia tu. Kalau dia duduk saf nombor 4, 2 saf kedua belakang tu, itulah orang tu yang kau kena bagi. Saya dah describe dia, orang ni macam mana, macam ni, you beri kat dia. InsyaAllah dia cakap, dia cubalah nak beri. So, sebab dia masa tu pergi umrah, dia ada masa bukan 3 ke 4 hari kat Madinah, lain tu ada kat Mekah. So, cakap dia, you sampai kat Madinah besok, terus pergi, terus hantar, bagi, tengok nampak. Dia akan nampak lah, cakap dia. Orang macam mana, dia duduk kesah berapa, nanti dia bagi. InsyaAllah dia bagi. Okey lah, saya pun surahkan dia, saya amanahkan dia, okey, tolong sampaikan. Okey lah. So, lepas tu malam tu saya tak ada. Saya hantar tu, lepas tu saya terus cakap dia, Adit, I tak ada stay back sini. I nak balik ke Langkawi balik. So, I kena ambil train malam. So, okey lah. Kita sempat lah pergi makan lunch tu. Lepas tu kita minum petang. Borak pasal kita, perjalanan semua. So, dia tahulah. Sikit sebanyak dia tahu kan. So, panjang lah kita bercerita.
So dia cakap tak apalah, dia cakap insyaAllah, dia cakap tapi kali ni dia cakap kali ni dia pergi, dia akan buat isteri dia cakap tak apa, it's okay, cakap dia, as long you delivered the book to the person yang I cakap tu, that is fair enough, I'm very happy, cakap dia. Okay lah. So petang tu Edit hantar I sampai ke stesen kereta api. So I pun ambil train terus balik Langkawi. And okay lah. Lepas tu hari sebelum dia nak pergi ke umrah tu, dia beritahu lah, dia cakap Izan, I dah nak lepas ke, I dah nak pergi dah ni. I dah move dari Seremban, so I nak terus pergi ke KLIA. Dan insyaAllah lah, dia cakap dia, nanti apa-apa hal, nanti dah balik. So I beritahu lah. So dia pergi tak lama, 12 hari kan. So 12 hari pergi, 1 hari pergi, 1 hari balik. So you have 10 days lah, about 10 days to spend time to buat apa you have to do in Mekah and Madinah. But part of it, dia kena hantar buku tu lah. So okay lah. Jalan tu okay lah. Kita pun balik Langkawi tak ada apa kan. Sebab masa tu jobless. Job tak ada. Nak macam mana kan. Yelah, bukan kita akan dapat selalu kan. Management pun nak cuba orang lain. Cakap okay lah, tak ada masalah kan. So okay lah. Masa pun berlalu. Sampailah hari Aidit dah balik. So dia dah sampai touchdown di KLIA. Dia cakap terus call I, dia cakap Izan, I dah sampai KLIA, so I nak balik rumah, tapi I lepas ni I ingat datang nak Langkawi lah, nak datang jumpa you all lah. Dia cakap okay, cakap you can come over lah. So dia pesan tu beritahu kemudian booking lah lagi this weekend. Dia cakap dia nak spend time lah, dia nak booking 2 hari. So dia nak datang. Dia cakap okay, nanti I beritahu kemudian, so bukan you punya hotel. So dia nak datang hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Dah 3 hari 2 malam lah. So tak okay lah. So pun beritahu kemudian, then this weekend I did call I, dia dah balik dari Mekah, dia dah datang sini tu holiday nak jumpa kita. Lagipun ni lah, dia pun ada nak jumpa dia punya partners kot yang pasal projek tu. Okay lah, kita tunggulah hari kejadian tu. So bila sampai tu, dia sampai hari Jumaat tu tak jumpa dia lah, sebab dia sampai pagi, lepas tu sembahyang Jumaat dengan clients dia. So Jumaat malam, Sabtu tu baru dapat jumpa, malam tu baru dapat jumpa. So jumpalah kita kat Walk Cafe. Kat Walk Cafe, sebab Awana tu ada 3, ada Ground Zero, tak lupa nama dia. Sebenarnya nama tu, lepas tu Josman, Walk Cafe. Walk Cafe tu kat main lobby lah. Kat situ ada coffee house. Kita jumpa situlah. Di situlah dia serve hari tu ada apa, barbecue night. Barbecue night bagai ikan lah, bagai kambing lah, semua ada lah. So malam tu kita jumpa lah. So I, Amin, Kamarudin dan Aidit. So kita duduklah sampai, biasalah time tu 8 lebih lah. That is my time lah. Kalau kat Wana tu. So kemudian pun Ronnie pun dah siapkan satu meja. So malam tu kita duduk lah bersama. So sampai tu dia pun ada, Kamarudin ada, Aidit ada, Amin ada, Hafiz tak ada. Hafiz jangan datang lah. Dia jangan datang. Dia kalau saya ada job, dia ikut. Kalau saya tak ada job, dia tak ikut lah. Macam tu. So hari tu duduk sembang. So masa tu Aidit beritahu lah, dia cakap Izan, dia cakap saya nak minta maaf pasal buku tu. Dia cakap pasal apa? Ada kejadian jadi masa saya sampai situ. Ada kejadian? Apa maksudnya? Cakap dia. Okay, masa I sampai situ, orang yang you cakap tu, yang you describe tu memang ada kat situ. Dia duduk situ. Tapi di depan staff dia tu, depan staff itu ada 2 orang tengah bergaduh. Tengah bergaduh. Macam tengah urat lah kan. So jadi dia cakap sepatutnya dia berfikiran lah, patutnya aku nak hantar barang ni mestilah aman damai, sebab insiden tu tidak dicerita.
Yang ceritanya sepatutnya dia hantar ke orang tu, mungkin pada pandangan dia keadaan mesti aman. Itu pada pandangan dia. Tapi bila dia sampai situ, watak yang disebut tu memang ada kat situ, tapi di depan dia tu, dua depan apa tu, ada satu insiden orang tengah bergaduh. Jadi dia cakap, masa tu dia cakap bini, alamak tak boleh nak bagi ni. Mungkin tak kena orang ni. Dia dah fikir macam tu. So, bini dia tanya, ni kitab ni nak bagi pada siapa? Patut nak bagi pada orang tu, dia cakap. Tapi tengok keadaan ni gaduh-gaduh ni, takkan nak bagi, dia cakap. Dia dia punya fikiran macam tu. Tu bini dia tanya, ni kitab ni ambil dia mana? Kitab ni dia cakap dari Mekah. Tapi nak kena hantar balik lah. Mana boleh, kalau dah tak Mekah, kena hantar Mekah balik lah. Jadi dia termakan kata kat isteri dia. Okey, dia cakap jadi saya dengar lah tu. Jadi tak apalah. Kalau macam ni, macam bagi dia keadaan tak mengizinkan. Bagi dia lah. Keadaan tidak mengizinkan untuk dia bagi buku tu kat orang tu. So, jadi dia tak bagi buku tu. So, dia buat balik lah. Dia buat balik sebab trip dia sebenarnya dari KL pergi Madinah, Madinah baru pergi Mekah. Jadi dia tak apalah. Mungkinlah dia akan hantar ke Mekah balik lah. So, macam tu lah. Habis tu, dia pun pergi ke Mekah. Dia sampai kat Mekah, hati dia berkata, dah sampai situ waktu dia cakap, tak, buku ni tak boleh tinggal sini. Buat balik dulu. Dia dapat indication untuk bawa balik buku tu. So, dia pun cakap, dia bawa balik buku tu. Amin tak bagilah. Dekat tu dia tak bagi, buku tu ada kat dia. So, bila trip ni saya tak datang ni, saya tak bawa buku tu. Cakap tak apa. Kalau macam tu, buku tu masih kat you, tak apa. You simpan dulu. Sampai satu masa nanti, cakap dia, kena hantar balik. Tak apa, dia cakap, tak apa. InsyaAllah, dia cakap. Tapi dia nak simpan buku tu. Dia nak simpan. Tak tahu pasal apa, dia nak sangat simpan kitab tu. Cakap tak apa. Dia simpan dulu, insyaAllah akan sampai waktu dia. Indication nanti, kalau ada lah apa yang siapa nak ke sana nanti, mungkin saya ambil balik, saya kena bagilah. Macam tu tak apalah, dia cakap. So, tak dapat lah buku tu dihantar ke Madinah atas trip edit yang pertama ni. Tak sampai sebulan setengah kot. Tak sampai sebulan setengah, Aidit beritahu saya, Kak Izan, dia kena pergi Mekah sekali lagi. Dia ada trip pergi Mekah sekali lagi. Dia cakap, ada urusan kat Mekah. Okey, lepas tu saya akan hantarlah ke Madinah, dia cakap. Confirm kau pergi, Dik? Confirm, dia cakap. Tiket pun dah dapat sebab ada trip orang tu bawa dia. Ada trip tu orang bawa dia. So, dia dapat pulang untuk pergi. Okeylah, kalau macam tu, Dik, cakap dia. Sebelum kau pergi tu besok, dia kau beritahu I lah. Bila? So, ni besok nak pergi macam mana? Kat siapa ni? Tak. Hari nak pergi besok, baru you beritahu I. Hari nak pergi, sebelum kau berlepas dari rumah, nak keluar dari rumah, kau telefon I, beritahu. Nanti I akan instruct you what to do. Okeylah, cakap dia. Tak apalah, cakap dia. So, macam tu lah. Tak ada cerita apa-apa lagi. Kita cerita biasa lah. Cerita perjalanan kita. Sembang-sembang semua. Okey lah. Sampai sebulan lebih tu, Aidit call saya. Dia cakap, Aizan, ni saya dah nak pergi. Lagi 1 jam kot. So, dia akan fresh air. Lepas nak pergi airport lah. Okey. Kalau macam tu, Aidit, kitab tu, kau taruh kat tepi mimbar je. Kau taruh kat tepi mimbar tu, kau taruh je. Tak ada bagi siapa-siapa. Kau terus letak kat mimbar tu. Macam tu je. Macam tu je. Okeylah, dia cakap. So, Alhamdulillah lah. Dia pun pergi Mekah tu, umrah tu. So, dapatlah dia tunaikan amanah tu untuk dia letakkan kat Masjid Nabawi tu. Letak kat mimbar. So, bila dia balik Malaysia, dia beritahu saya, Kak Izan, saya dah penuhkan amanah you untuk hantar kitab tu dekat Masjid Nabawi kan.
So cakap dia, Alhamdulillah Adik, terima kasih. I tak dapat nak bagi kau apa-apa Adik. I bukan ada apa-apa. Tunggulah apa ganjaran Allah akan bagi kepada kau. Tu kebesaran Allah. Tengoklah. Cakap dia, Alhamdulillah, insyaAllah dia cakap. Tu Alhamdulillah lah. Masa tu dah awal tahun berapa Saya rasa tu dah penghujung tahun 2002. Dah penghujung 2002. Dah penghujung 2002. Nak masuk 2003. Masa Adik begitu. Okeylah, saya dia. Lepas tu okeylah, tak ada apalah, nanti apa, kita just keep in touch, lalu call macam tu. Tapi kita macam saya, Amin, Kamrudin dan Roni selalulah duduk bercerita pasal kita lah kan, dah perjalanan kita macam mana semua, persiapan semua, belajarlah. I mean to say that we are learning every time. Bila kita jumpa, kita akan tapi bagi for information, Simon total loss, tak ada dah, langsung tak ada connection, tak ada lagi in touch lagi. Grup KL pun tak ada keep in touch. Lepas tu Zainal pun tak tahu cerita apa. Masa tu dia dapat projek pun kita pun tak tahu, nothing much. Don ada buat ada hantar email kepada anak saya, sebab anak saya ada track dengan dia lah, ada apa gitu email, so dia ada ni, so anak saya beritahu ada Uncle Don ada WhatsApp lah, bukan WhatsApp, email dia. So saya pernah cakap lah, tak apalah kalau beritahu dia email, beritahu lah yang kita kirim salam, so jaga diri lah, kita tak boleh nak cakap panjang kan. So dia macam tu je lah. Jadi masuk tahun 2003, anak saya pun dapat tawaran pergi universiti. Anak saya sulung dapat universiti dekat Unimas. Dia cakap, mak jauh tu, Sarawak tu. Nak pergi Sarawak, jauh. Maksud dia, Langkawi, KL pergi sana. Kalau sana nak balik Sarawak, Kelompor, Langkawi. Oh, banyak cerita. Lepas tu flight ke Langkawi terhad lah tu. Kan mahal pula tu. So cakap tak apalah. Kita tengoklah rezeki kita macam mana. So anak saya memang tahun tu pergi belajar lah. Belajar ke Unimas. So tinggal anak saya yang seorang lagi tu. Di masa tu anak nombor 2 tu form 5 lah. Atau 2003 tu dia form 5. Dia nak ambil SPM kan. Sebab kalung dia tak ada, kalung dia habis SPM, dia sebut masuk matrik. Habis matrik setahun, tu yang dia dapat pergi ke Unimas tu. So okey lah. So menjelang tu bulan 6 bulan 6 lah, awal bulan 4 saya buat keputusan lah. Saya cakap kat rumah saya, Ma, cakap dia, the time is up, I think kita pindah balik ke Semenanjung lah. Kita pindah balik Semenanjung, so kita fikirlah kita nak duduk mana. Sebab sebelum tu kita ada satu insiden dengan general manager Warna Betul Malai. So saya ada 4 job, ada insiden dengan general manager dia. General manager ni adalah orang kanan anak macam apa, dia punya orang kepercayaan dia lah, Lim Kok Tong punya ni wakil tu. Kepercayaan untuk jaga Langkawi tu, jaga Warna tu. Dia lah orang kepercayaan tu. Apa dia cakap Lim Kok Tong kami ikut lah, especially orang Langkawi, because Warna Betul Malai tu, you just imagine, the kapal Virgo ke kapal yang persiaran tu kan singgah situ. So itu memang spot banyak lah. So dia punya income very good lah. So dia nak tentukan orang yang dia jaga tu memang orang dia percayai dah. Nama dia siapa? John, nama GM tu John. So ada satu kes, dia dah bagi saya kontrak. Lepas tu kontrak tu dah
Patut kita kena renew kontrak, tapi dia tak renew kontrak, dia suruh kita buat kerja tanpa renew kontrak. Jadi okey lah. So masa tu lah kes yang saya cerita, saya pergi dapat job dekat apa tu, dekat Lake Town Resort tu. Sebab saya dah hantar surat kat dia orang sebab saya nak ambil cuti 3 hari sebab kita nak pergi Lake Town Resort. Sebab since kita punya kontrak dia sepatutnya, tapi dia tak, kita nak kerja, kita nak ada kontrak baru kita boleh kerja. Sebab kita supply PA system, supply music kan, supply musician semua, so kita nak ada kontrak lah baru kita boleh honor budak-budak kita. Sebab lah kita kerja kena stick, takut nanti kita kerja tak dapat duit. So kita stick dengan kontrak. Saya cakap lama dah cakap, kontrak dah nak habis, kontrak nak renew, bila lagi. Budak-budak keep on playing kan. So hari tu cakap dia tak apalah, kita pergi cuti dulu sementara dia siapkan kontrak. So kita pergi sampai sana. Itu yang kes tu, yang dan Fuad semua tu. Jadi bila sampai balik ke Langkawi, kita dapat tahu dia tak nak renew kita punya kontrak. Walaupun sebelum tu kita dah main, tapi dia tak nak renew kontrak kita. Lepas tu dia ambil engage agent lain untuk kita punya job. Jadi saya lawan lah. Saya lawan dia. Saya lawan GM tu. So dia bagi saya mesyuarat. Pergi mesyuarat kat situ. So masa tu ada accountant dia, ada Cina. Lepas tu ada satu budak Melayu, FMB, bukan FMB. Ada satu, apa tu, besar juga lah pangkat tu. Next to GM dia, budak Melayu tu lah. Rizal nama dia. So kita masuk mesyuarat. Dia punya arrogant dia cakap. Kalau I bising-bising ya, takkan dapat jadi buat apa-apa kat dia cakap. Kita ni ibarat anjing menyalak bukit. Kalau salak macam mana pun, bukit tu takkan runtuh, dia cakap. Masa tu manager dia ada, dia punya accountant Cina tu ada. Saya cakap kat dia, okay John, saya cakap dia, this is what you said. But I'll make sure this dog will move the mountain from that seat. Maksudnya saya akan tentukan dia keluar dari Langkawi. Terperanjat dia. Dia cakap, I bukan good you, tapi I'll make sure this dog will make the mountain move. Maksud dia, saya akan lawan. Saya akan pindahkan kau. Sebab dia tak nak honor dia punya kontrak. Kecoh jugalah, sampai Awana Genting bising lah. So, lawan punya lawan, okay. Dia sanggup bayar kita, compensate kita. Compensate kita bayar berapa? 30,000, 35,000. Compensate kita bayar. Lepas tu dia cakap, okay, I give you the contract for the next 1 year. You can play whatever, you can put any band you want. Itulah punca dia saya nak balik ke Semenanjung. Sebab saya dah gaduh. Dah masuk bulan 3 selepas tu, bulan 4. Bila saya dah menang kes tu, sebulan lepas tu, dia kena kick. Dia kena keluar dari Langkawi. Dia kena pergi naik balik ke headquarters dia. Hilang jawatan dia sebagai, tapi dia duduk situ macam king lah. Sekarang dia tak dapat jadi king dah, habis. Itulah saya cakap, I'll make sure this dog will remove the mountain. Alhamdulillah, benar-benar Tuhan bagi. Jadi itulah cerita dia. So nanti kita sambung lagi cerita pasal saya dah balik Seremban. Sebab saya keluar pada Langkawi pada bulan 6 tahun 2003. Saya keluar pada Langkawi, saya terus balik ke Seremban. Dan tak apa, insyaAllah saya akan sambung cerita ni. Saya nak cerita banyak sampai ke hari ni. What is happening. Cerita-cerita tak masuk akal, saya akan beritahu lah, insyaAllah. For the rest of the story, insyaAllah saya akan beritahu. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.